Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Di antara tanda kesombongan kata penulis kitab kita Al-Alamah Awar rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. Di antaranya adalah tidak mau melakukan pekerjaan dengan tangannya di rumah. Ini juga bertentangan dengan sikap tawaduk, iaitu tidak melakukan, tidak enggan ataupun merasa tidak perlu ataupun kita sebut sebagai bahasa lekeh lah, bahasa lekeh ataupun rendah martabat jika dia membantu isteri atau membantu keluarga dalam menguruskan hal-hal rumah. Ini juga bertentangan dengan sikap tawaduk. Diriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz kedatangan seorang tetamu di rumahnya pada malam hari. Ketika itu ia sedang menulis dan lampunya hampir padam. Lalu sang tamu bertanya, "Bagi lampu itu." Mana tamu berkata kepada dia, "Biarkan aku yang menyalakan semula lampu tersebut." Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Menyuruh tetamu adalah perbuatan yang tidak mulia." Tamu itu berkata, "Aku bangunkan pembantu. Kalau begitu, biarkan aku panggil, aku maklumkan kepada pembantu kamu." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Dia baru saja tidur. Tak usah kejutkan dia, kerana dia baru saja tidur. Sepanjang hari bekerja dan dia berehat. Tak perlu kejutkan dia." Kemudian Umar bin Abdul Aziz berdiri mengisi minyak lampu. Menyaksikan hal ini, sang tamu bertanya, "Kamu sendiri yang melakukannya, wahai Amirul Mukminin?" Kan dia khalifah yang memimpin satu daerah yang sangat luas di dunia ini. Iaitu kerana zaman itu, zaman Bani Umawi, seluruh tanah Arab sudah berada di bawah pemerintahan Islam, dan begitu juga sehingga ke Syam, di sempadan Romawi pada ketika itu. Jadi khalifah bangun sendiri menguruskan keperluan dia, tidak mengejutkan hamba dan tidak membenarkan tetamu untuk melakukan bagi pihak dia. Jadi tetamu ni kata, "Kamu sendiri melakukannya, wahai Amirul Mukminin. Kamu tidak menggunakan khidmat khadam kamu. Padahal kamu khalifah, kamu amir, ketua sekalian orang beriman." Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Aku pergi dan kembali tetap saja Umar namanya. Sama ada aku bangun melaksanakan pekerjaanku ataupun aku duduk di sini, aku tetap saja Umar, tidak menambahkan sedikit pun martabat aku dan tidak menjatuhkan sedikit pun martabat. Tak ada sesuatu yang berkurang dariku," kata dia. "Aku pergi dan kembali tetap saja Umar namanya." Maknanya dia merasakan bahawa dengan dia melakukan sendiri pekerjaan dalam rumah, dalam istana itu tidak menjejaskan, tidak menjatuhkan sedikit pun namanya sebagai Umar. Tak ada sesuatu pun yang kurang dari diriku. Sebaik-baik orang adalah orang yang tawaduk di sisi Allah. Jadi seolah-olah dia menganggap bahawasanya kemuliaan yang sebenarnya itu adalah dengan seseorang itu merendah diri. Sebagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, "Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawaduk, merendah diri kerana menyedari itulah yang diredai oleh Allah, rafa'ahu Allah, nescaya Allah akan mengangkatnya. Kemudian yang berikutnya, tidak mahu mengambil barang keperluan
tidak mau mengambil barang keperluannya dan menentengnya ke rumah. Makna bahasa rendah jika sekiranya dia berusaha untuk memperolehi keperluan hidup. Malu untuk bekerja, malu untuk keluar mencari pendapatan. Ini juga bertentangan dengan kebiasaan orang tawaduk. Rasulullah SAW saja mau melakukannya. Rasulullah sendiri pun melakukannya. Sebab itu kita perhatikan dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW, dia dalam rumahnya, dia ada ketikanya dia menjahit sendiri pakaian dia, sepatunya yang koyak, berkhidmat untuk keluarga. Dan begitu juga kita melihat semasa para sahabat berganding bahu untuk membina parit sebagai contohnya bagi membenteng Madinah pada semasa peperangan Ahzab. Nabi bukan hanya memberi arahan, bahkan Nabi bertungku lumus dengan sahabat-sahabat yang lain bersama para sahabat untuk bersama-sama membina parit. Jadi Rasulullah SAW dia tidak ada penampilan sebagai seorang yang seorang tuan, seorang yang hanya mementingkan, hanya beri arahan saja, tapi tidak bersama-sama dengan yang lain. Bahkan baginda sama-sama bertungku lumus bekerja dan berpeluh bersama dengan sahabat-sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kesempurnaan seseorang tidak akan berkurang hanya kerana dia membawa sesuatu kepada keluarganya. Yang membawa pulang, mana bekerja. Sebagaimana orang dulu, dia bawa pulang gandum, dia bawa pulang makanan dan sebagainya dengan menanggung di atas bahunya sendiri. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika menjadi amir, biasa membawa bejana dari kayu ke tempat pemandian. Maknanya untuk mandi di zaman-zaman dulu, al-hammam, bilik mandi itu tidak ada di rumah macam kita ini. Kalau nak mandi ni kena mengunjungi al-hammam, tempat pemandian awam. Jadi pada ketika itu dia jadi amir. Sepatutnya diiringi oleh pembantu-pembantunya lah, membawa baldi, membawa bekas di sini disebut bejana dari kayu, pencebok. Tidak, dia pergi sendiri, dia sendiri yang bawa. Walaupun pada ketika itu dia sudah menjadi amir, gubernur. Thabit bin Abu Malik berkata, aku melihat Abu Hurairah datang dari pasar membawa seikat kayu bakar. Padahal saat itu dia sudah menjadi wakilnya Marwan. Marwan, Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Jadi gubernur. Dia dah jadi gubernur pada ketika itu, tapi dia pulang dari pasar dan memikul kayu api untuk keluarganya. Lalu Abu Hurairah berkata, beri jalan untuk Amir, wahai ibnu Abu Malik. Al-Asbab bin Nabatah berkata, sepertinya aku melihat Umar radhiyallahu anhu menenteng daging di tangan kirinya, makna mikul daging di tangan kirinya dan susu di tangan kanannya, berkeliling di pasar hingga masuk ke kemahnya. Maknanya pulang daripada pasar juga sehingga masuk ke kemahnya. Jadi mikul sendiri, tidak memerintahkan khadam dan sebagainya. Sebagian mereka berkata, aku melihat Ali radhiyallahu anhu membeli daging dengan 1 dirham. Lalu ia membawanya di bungkusannya. Lalu aku berkata kepadanya, aku bawakan wahai Amirul Mukminin. Mari aku tolong bawakan wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Bapa rumah tangga lebih berhak untuk membawanya. Aku sebagai, mana ketika membawa itu seolah dia menyatakan aku bukan sebagai amir. Tugas aku sebagai amir sudah selesai, iaitu di pejabat tugas negara. Sekarang ni aku membawa daging ini untuk keluarga aku. Jadi aku sebagai ketua keluarga, aku yang lebih bawa dan lebih berhak untuk membawanya. Kemudian pakaian. Kerana pakaian bisa membawa kesombongan dan tawaduk. Jadi seseorang itu bisa menjadi sombong dengan pakaian dan begitu juga
bisa juga tawaduk dengan pakaian juga. Nabi SAW bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu sebahagian daripada iman. Abu Daud dan Ibn Majah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibn Majah. Jadi Harun berkata, aku bertanya tentang man al-badadah, lalu dijawab, iaitu pakaian yang murah. Pakaian yang sederhana lah. Maksudnya pakaian yang sederhana. Tidak melampau-lampau. Itu minal iman. Sebahagian daripada iman. Zaid bin Wahab berkata, aku pernah melihat Umar bin Al-Khattab keluar ke pasar sambil tangannya membawa susu dan memakai kain sarung yang bertampal sebanyak 14 tambalan. Sebahagian tambalannya bahkan dari kulit. Ya. Di zaman itulah zaman miskin. Jadi sebab itu pakai pakaian yang bertampal dan sebagainya ini walaupun oleh khalifah ini satu benda yang biasa pada zaman itu. Pada zaman hari ini mungkin itu akan menyebabkan orang memandang rendah pada kita, dan lagipun pada zaman hari ini kita dah boleh pakaian yang elok itu pun murah. Jadi kerana itu yang kita pentingkan adalah kesederhanaan. Jangan boleh berlebihan. Biarlah kita hidup dengan sederhana walaupun kita kaya. Kita hidup dengan sederhana, tidak bermewah. Baliknya kekayaan itu kita gunakan untuk membantu orang yang susah, untuk membantu agama dan juga sebagainya. Tapi kita kekal dengan hidup sebagai orang yang sederhana saja. Yang tidaklah dituntut sehingga untuk yang kita pakai pakaian compang-camping ataupun pakaian yang bertampal sebagaimana yang disebut oleh ataupun yang diceritakan tentang Umar bin Al-Khattab bin Sayyidina Umar ini. Jadi yang utamanya adalah kesederhanaan, tidak berlebihan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dicela kerana memakai kain sarung yang bertampal. Lalu ia berkata, bisa menjadi teladan bagi orang mukmin dan membuat hati khusyuk. Itu alasan yang dia berikan. Mana dia nak bagi teladan, bahwasanya dia khalifah, pemimpin, boleh bersikap sederhana. Itu mudah-mudahan akan menjangkit pada masyarakat, pada rakyat. Kalau pemimpin boleh mewah, apatah lagi menyalahgunakan kuasa, menyalahgunakan harta rakyat, jadi rakyat pun akan sama. Pada zaman hari ini, punca rasuah itu di rakyat bawahan ini. Sebab apa? Sebab pemimpin sendiri pun rasuah. Pemimpin sendiri pun rasuah, pemimpin sendiri pun pecah amanah. Kenapa rakyat hari ini, khususnya orang Islam tidak jaga agama, tidak jaga syariat, tidak jaga sembahyang. Pemimpin sendiri pun tidak jaga sembahyang, jaga syariat. Kenapa rakyat hari ini bercakap kasar? Bila berbeza pandangan, tidak menjaga tutur kata sama saudara Muslim. Kerana pemimpin sendiri pun begitu. Jadi sebab itu pentingnya pemimpin ini, dan di sana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang berkait dengan puasa. Selalu kita baca hadis ini. Nabi menyebutkan talasun la turdu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Salah seorang Nabi sebut adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan pentingnya umat Islam menitik beratkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini, bagi dia keutamaan bukan pada penampilan, bukan pada pakaian, bukan pada itu ini dan sebagainya. Tapi bagi dia yang utama itu adalah berkhidmat, dipanggil. Untuk dipanggil berbakti. Yang paling utama adalah dia melaksanakan perintah agama, yang kedua berbakti pada rakyat. Itu yang paling utama. Ya. Jadi sebab itu Sayyidina Ali pernah dikritik. Dia kata, begitulah jawapan dia diberikan. Dia kata, dia milih untuk hidup sederhana, untuk menjadi teladan kepada orang mukmin, dan juga untuk supaya hati tidak sombong, hati sentiasa khusyuk. Diriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz sebelum diangkat menjadi khalifah pernah membeli kain selendang seharga 1,000 dinar. 1,000 dinar ini cukup bernilai lah, zaman ini sangat banyak lah, puluhan ribu harganya. Lalu ketika mana dia
sebelum diangkat menjadi khalifah, dia adalah orang bangsawan. Keturunan dia panggil Khalifah Bani Umawi. Orang istana pada ketika itu. Sebelum dia milih untuk bersifat zuhud. Lalu ia berkata, alangkah bagusnya seandainya tidak bisa lapuk. Jadi ketika mana dia berpakaian dengan begitu mahal, apa yang diharapkan ialah supaya pakaian yang dipakai itu tidak lapuk, dia panggil, tidak menjadi pakaian buruk kerana mahal. Setelah dia menjadi khalifah, jadi berbeza setelah dia menjadi khalifah. Ia membeli pakaian seharga 5 dirham saja. Sebelum dia khalifah, pakaian dia berharga 1,000 dinar. 1 dinar ni emas, nilai 1 dinar menyamai 4 suku gram emas. Itu 1 dinar. Jadi cuba kali tengoklah dengan 1,000 dinar. Tapi bila dia khalifah, pada ketika dia menjadi khalifah, dia memakai pakaian seharga 5 dirham saja. 1 dirham katalah 30 ringgit, 5 dirham satu lebih begitulah. Ya. Satu dirham 3 ringgit. Satu dirham. Ya. Jadi begitulah dia panggil satu tidak mahal lah ni. Mana 5 dirham ni. Lalu ia berkata, alangkah bagusnya seandainya tidak terlalu halus. Bagi dia, pakaian yang bernilai 5 dirham tu pun dah terlalu elok, terlalu halus. Dia kata alangkah baiknya kalau lebih kasar lagi yang pakaian dia pakai itu. Kemudian ditanyakan kepadanya, mana pakaian, kenderaan dan perfume kamu yang dulu, wahai Amirul Mukminin? Kami mengenali dulu sebelum jadi khalifah, kamu ni pakaiannya sangat cantik, sentiasa orang panggil apa, memakai perfume yang mahal. Ya. Di mana perginya pakaian kamu dulu? Kenapa kamu memakai pakaian yang begini sederhana, sedangkan kamu dah menjadi khalifah? Ia menjawab, sesungguhnya aku punya jiwa yang selalu ingin mencicipi kenikmatan. Dan jika ia telah mencicipi satu tingkat kenikmatan, pasti merindui tingkatan yang di atas. Aku dulu ni sebelum jadi khalifah memiliki jiwa yang mana selalu mengingini suatu kenikmatan yang lebih tinggi. Bila aku dapat satu nikmat, aku nak yang lebih tinggi, lebih sedap lagi, lebih mengembirakan lagi, lebih selesa lagi. Sehingga ketika telah mencicipi khilafah yang merupakan tingkatan tertinggi, sehinggalah aku mencapai tahap khilafah, tingkatan yang paling tinggi. Ia kembali merindui, mana jiwa aku, berjiwa dia. Kembali merindui apa yang ada di sisi Allah. Jadi dia seolah-olah berfikir, kalaulah aku bermewah sebagai seorang khalifah ini, bila dah jadi khalifah, nak bermewah sudah tentu akan menggunakan harta rakyat. Maka bagaimana nasibku di sisi Allah Ta'ala nanti? Apakah aku akan mendapat nikmat di sisi Allah di akhirat nanti? Itu yang dia fikirkan. Sa'id bin Suwaid berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah mengimami salat Jumaat. Kemudian ia duduk dengan memakai baju yang bertambal dari depan hingga belakang. Lalu ada seorang lelaki bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah beri kurnia kepada anda. Kenapa anda tidak pakai? Umar bin Abdul Aziz kemudian menundukkan kepalanya sejenak. Lalu mengangkat seraya berkata, Inna afdalul qasdi indal jiddati. Wa inna afdalul afwi indal qudrati. Sesungguhnya seutama-utama kesederhanaan adalah pada saat masih baru. Maknanya bila kita ni mampu untuk memakai pakaian yang baru, pakaian yang hebat, tapi kita mengutamakan kesederhanaan, memang kita jujur untuk mencari kesederhanaan. Ada orang dia terpaksa hidup sederhana sebab dia tidak ada duit. Dia miskin, dia terpaksa. Kesederhanaan itu adalah kerana terpaksa. Tapi orang seperti Umar bin Abdul Aziz, ketika mana dia jadi khalifah, dia mampu untuk hidup bermewah, tapi dia milih untuk al-qasd, hidup sederhana, maka itulah sebenarnya jiwa sederhana. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang mampu untuk hidup sederhana, walaupun ada kekayaan, hiduplah sederhana.
Kerana itu jujur, kejujuran. Berbeza dengan orang yang memang dia hidup sederhana kerana terpaksa. Dia terpaksa hidup sederhana, memang dia tak ada duit pun untuk membeli. Sebab tu pernah ditanya kepada Sufyan. Pernah ada orang kata kepada Sufyan As-Sawri, kamu ni seorang yang zuhud. Ya. Dia kata tidak. Dia kata zuhud ini orang seperti Umar bin Aziz kata dia. Dia mampu untuk hidup dengan bermewah tapi dia milih untuk hidup dengan seadanya. Kerana az-zuhd ni maknanya al-qillah, bersedikit. Adapun aku ni kalau kamu nak kata wara', ya mungkin ya. Wara' mungkin ya, tapi zuhud tidak. Zuhud ni maknanya orang yang mampu untuk bermewah tapi dia milih untuk bersederhana. Adapun orang yang tak ada pilihan, dia memang terpaksa hidup zuhud, maka dia belum berada dalam hakikat zuhud yang sebenar. Kerana dia terpaksa, dia memang tak ada duit pun. Mungkin wara', ya. Dan kadang-kadang orang yang tak ada duit pun dia tidak wara'. Dia dipanggil menjadi orang yang tamak, tidak kira lagi halal dan haram dan sebagainya. Dan orang yang sebaik pemaafan itu adalah ketika mampu membalas. Dia boleh balas tapi dia milih untuk maafkan. Memang dia pemaaf. Tapi kalau dia tak boleh balas, dia tak mampu nak balas, itu bukan pemaaf. Itu kerana dia lemah. Nabi SAW ditanya tentang pakaian bagus, apakah termasuk kesombongan? Lalu Nabi menjawab, Al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Tidak, kata Nabi. Maknanya, semata-mata suka memakai pakaian yang baik, tidak sombong. Belum tentu sombong. Jadi Nabi mentafsirkan sombong itu. Ini apabila Nabi menyebutkan dalam satu hadis, tidak akan masuk syurga seorang yang lan yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min al-kibr. Tak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun seberat timbangan zarah, semut yang paling kecil. Lalu para sahabat bertanya, apakah memakai pakaian yang bagus, yang baik, yang cantik itu sombong ya Rasulullah? Nabi kata tidak. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Kerana Allah itu cantik dan Allah suka yang cantik. Habis sombong itu apa? Sombong itu kata Nabi, al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Jadi tuan-tuan dan sekalian, begitulah kehidupan kita. Mana berpakaian elok tidak semestinya sombong. Dan tidak semestinya juga tawaduk. Ada ketikanya pakaian itu boleh menjadi orang itu sombong. Ini kita akan baca lebih lanjut dalam bacaan kita akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat berpuasa, selamat bertarawih, selamat bertadarus, selamat kita mengejar Lailatul Qadar insyaAllah. Dan kita akan baca juga pada kesempatan dalam bulan Ramadan pun kita akan teruskan juga bacaan kita insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.